Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam Smart Grid Roadshow kali ketiga, dan pada kali ini kita sangat berbesar hati kerana kita bersama-sama dengan Dr. Sarawanan Tambirajah, Chief Operating Officer Federation of Malaysian Consumer Association FOMCA. Selamat datang, Doktor. Ya, selamat, terima kasih. Okey, di petang hari ini kita akan bincang tentang Smart Grid Public Awareness and Consumer Acceptance daripada perspektif consumer berkenaan dengan isu-isu dan challenges berkenaan dengan Smart Grid, Doktor. Okey. Sebelum kita menjemput tetamu jemputan kita untuk menceritakan dengan lebih lanjut tentang isu-isu dan juga cabaran-cabaran, kita lihat dulu rakaman video ni. Oh, ada teknikal. Kita masih lagi menanti, Doktor. Sabar menanti. Ya. Kesilapan teknikal pula. Kita akan melihat video untuk kita. Okey, itulah dia, Doktor. Pengenalan tentang penceramah kita pada hari ini, tamu jemputan kita pada hari ini. Okey, Doktor, kita mulakan, Doktor, tanpa melengahkan masa lagi. Boleh. Ya. Doktor, sebelum kita berbincang tentang Smart Grid berkenaan dengan isu-isu dan juga cabaran-cabarannya, kita minta Doktor untuk jelaskan apakah itu Federation of Malaysian Consumer Association, FOMCA, apakah objektifnya dan apakah yang telah dibantu untuk konsumer. Okey, salam sejahtera kepada semua. Selamat, terima kasih kerana menjemput FOMCA untuk turut hadir pada pagi ini, petang ini. FOMCA, Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia, FOMCA, ataupun dalam bahasa Inggeris Federation of Malaysian Consumer Association. Now, FOMCA adalah sebuah pertubuhan yang bersifat sukarela, tidak mementingkan keuntungan, bukan politik dan juga pertubuhan sivik. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, FOMCA telah ditubuhkan pada tahun 10 Jun 1973 ya. So dah hampir 47 tahun di Malaysia ya. Dan FOMCA merupakan payung bagi persatuan-persatuan pengguna bagi ahli gabungannya, dan kita juga bekerja rapat dengan kerajaan dan juga badan bukan kerajaan di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa dalam memberikan maklumat, pendidikan dan perlindungan pengguna. Now, FOMCA, peranan FOMCA adalah melalui perlindungan pengguna, melalui advokasi, perlobian, jaringan, perwakilan dan juga yang paling penting, kempen dan pendidikan. Pada masa sekarang kita mempunyai 18 ahli gabungan yang masih beraktif dalam consumerism. Okey, terima kasih, Doktor. Okey, kepada yang belum tahu lagi, FOMCA adalah untuk menjaga kepentingan-kepentingan pengguna, ya, Doktor? Ya, betul. Okey. Jadi apabila kita melihat daripada sudut consumer dan kita mau relatekan dengan Smart Grid kan. Jadi boleh tak Doktor explainkan ataupun jelaskan secara general tentang apa tu Smart Grid? Okey, sebelum kita faham apa itu Smart Grid, kita perlu tahu beberapa perkara.
Nombor satu, pada tahun 1996 kita ada major blackout pada tahun 1996 because of masalah dengan grid kita. Dan masa itu ia telah memberi impak yang besar kepada ekonomi, perniagaan dan juga pengguna. Ya. Dan apabila kita menghadapi masalah ini, kerajaan telah mengambil keputusan kita perlukan grid yang pintar yang boleh menyelesaikan masalah gangguan elektrik. So masa itu kerajaan telah membuat pelan untuk memastikan grid kita efisien dan juga boleh kalau ada sebarang search ataupun outage boleh ada quick recovery. So masa tu sekarang kita telah pun on the road to smart grid. So smart grid, that's another one. Selain daripada masalah outage, search and everything, kita ada satu perkara yang penting berlaku di dunia ini, iaitu climate change. Okay. Now, climate change telah menyebabkan perubahan suhu dunia dan beberapa negara di United Nations telah mengambil keputusan dalam Kyoto Protocol dan juga Paris Agreement. Satu, untuk mengurangkan greenhouse gas emission. Nombor dua, tidak menyebabkan suhu dunia lebih daripada 2%. Tapi sekarang kita dah lebih satu Celsius dah, tinggal lagi 1 Celsius lagi. So untuk apa yang saya ingin relatekan kepada sini, kenapa kita perlukan grid yang pintar. Okey. Apabila kita bercakap pasal grid, kita ada 3 sektor kat sana. 1, penjanaan, 2, transmisi, 3, pengagihan. Okay. Now, penjanaan, kita ada penjanaan melalui coal, natural gas, dan baru-baru ini kita ada large scale solar farms dah berada di Malaysia. Contohnya di Melaka dan so on, di Kuantan dan pelbagai tempat kita ada large scale solar farm. Tenaga boleh ubah lah. Yes, tenaga yang boleh diperbarui. Ya. So apabila kita ada smart grid yang pintar, ia boleh menyebabkan plug-in penjanaan kepada transmisi. Alright. So selalunya apabila kita bercakap pasal smart grid, dia ada impact kepada ekonomi, infrastruktur, sosial dan seterusnya. Tapi hari ini kita akan sentuh daripada sudut pengguna. Adakah pengguna faham apa itu smart grid? Betul. Adakah ia memberi kesan kepada pengguna dan apakah kesan dia? Okey. Okey, Doktor. Terima kasih Doktor kerana beri penjelasan sedikit sebanyak tentang apa itu grid yang pintar. Yes. Okey. Apabila kita sebut grid yang pintar, kita melihat dari sudut penjanaan tenaga tersebut, kemudian dari segi transmissionnya dan juga pengagihan tenaga tu kepada pengguna yang terakhir sekali, iaitu consumer, pengguna. Jadi di sini Doktor, apakah concern, apakah kesan yang tadi yang kita nak bincangkan tadi yang pengguna sepatutnya aware ataupun tahu kepada mereka? Okey. Apabila kita buat tinjauan kepada pengguna, kami dapati ramai pengguna yang masih berasa was-was ataupun tidak ada pengetahuan langsung mengenai smart grid ataupun smart meter. Now, ada pelbagai concern. Contohnya, bila dah ada smart grid, okay, transmission lebih efisien, nombor 1. 2, quick restoration of electricity. Alright, reduce peak demand, integration of large scale solar, like seperti yang bagi saya tadi. Alright, dah ada teknologi, bagaimana kita nak pakai teknologi itu. Now, bila kita nak pakai teknologi, alright, yang pertama kita kena ada awareness. Okay, melalui awareness, kita ada teknologi kat luar ni, melalui menggunakan teknologi ini, kita akan dapat manfaat besar. Tapi setakat ni tiada kebanyakan pengguna tidak terdedah kepada pengetahuan-pengetahuan ini. Yang terdedah kepada pengetahuan masih was-was. Contohnya, bila dah ada smart grid, okay, dekat rumah appliances pun dah jadi smart. Betul. Dah jadi pintar. Nah, bila dah jadi pintar, mesti ada komunikasi between that grid dengan
pengguna. Appliances. Appliances. Now bila ada contohnya aircon, dulu kita perlukan physical switch. Now melalui apps kita dah boleh kurangkan, boleh tutup dan seterusnya. Dia apa yang pengguna concern adalah RF emission, radio frequency emission. Yang kedua, apabila dah ada appliance yang smart, pintar, sekarang dia perlukan 24 jam tenaga. So mungkin kemungkinan penggunaan tenaga juga akan meningkat. Okay. Yang ketiga adalah mengenai hackers. Sekarang everything is online. Bila kita bercakap pasal smart grid, dia it's a communication, way of communication. Adakah hackers boleh hack telecommunication ni? Yang keempat adalah privacy. Sekarang katakan kita menggunakan smart grid dan juga ada smart appliances kat rumah. Ada corak penggunaan kita telah diambil oleh mesin-mesin ni, appliances ni. So kita punya data ada dekat sana. So privacy is another issue. Okay. And then dekat Europe ada this kind of complaints, which is yang pakai smart appliances kat rumah, tiba-tiba appliances tu buka sendiri. Dia panggil ghost appliances. So that's another issues yang jadi tenaga tu akan digunakan tanpa disedari. Okey, itu akan meningkatkan lagi bil pula nanti. Correct. Itu menjadi kebimbangan lah Yes. bila kita tidak mendapat pendidikan yang ataupun input yang sebaiknya. Di antara elemen-elemen grid pintar, Doktor, yang di Malaysia lah, apa elemen-elemen yang ada, yang kita sebenarnya dah pakai tu? Okey, nombor satu, saya nak bagi contoh lah sebelum kita masuk. Kita memang dah jadi pintar. Dulu, kalau kita nak pergi bank, okay, kita kena bawa passbook kita, kita kena pergi physical over the counter, kita perlu update. Apabila teknologi berubah, apa yang berlaku, kita dah ada online. Kita boleh buat transaksi over online and everything. Sama juga dalam bidang sektor tenaga, di mana semuanya melalui online. Okay. So perkembangan terbaru di Malaysia adalah smart meter. Okay. Smart meter. Kita dah ada di Putrajaya, di Cyberjaya dan juga fully in Melaka. Alright, pemasangan smart meter di Melaka ini adalah merupakan satu tool untuk pengguna untuk monitor penggunaan dia orang. Sebelum ni, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, bil kita adalah untuk 30 hari. Selepas 30 hari kita dapat bil, kita baca bil, okey, dan kita terus pergi bayar. Kita tidak tahu corak penggunaan kita untuk setiap hari. Now, melalui smart meter, corak penggunaan kita tahu berapakah penggunaan kita guna pada hari ini. Setiap setengah jam kita boleh tengok kita punya penggunaan. Dan ini adalah contohnya apa yang dikatakan smart. Jadi apabila kita menggunakan smart meter tu adalah satu elemen dalam smart grid ataupun grid pintar tadi. Ya, betul. Okey. Boleh tak Doktor ceritakan pengalaman Doktor dalam kajian-kajian yang FOMCA telah jalankan berkenaan dengan smart meter. Jadi apa sebenarnya yang menjadi cabaran apabila kita cuba memperkenalkan teknologi-teknologi baru kepada pengguna kita, terutamanya dari sudut tenaga, industri tenaga. Okey. Yang nombor satu adalah perubahan pengguna kepada teknologi-teknologi baru. Untuk consumer adapt kepada new technology, it's a big challenge lah. Alright. Because nombor satu, pendedahan mengenai teknologi-teknologi baru mungkin tidak sampai kepada mereka. Walaupun ada, mungkin tidak sampai kepada mereka tepat pada masanya. Dan saya ada buat, FOMCA ada buat banyak sesi penerangan mengenai smart meter di Melaka. Dan apabila kita memberi penerangan mengenai kepentingan apa yang smart meter boleh buat, mereka end of the session mereka happy. They say, oh okay, betul, melalui smart meter saya boleh monitor penggunaan saya. Nombor dua, saya boleh mengubah corak penggunaan elektrik saya. Dan juga saya boleh audit corak penggunaan saya di rumah. Bila saya boleh tahu dalam malam pukul 11 hingga pagi pukul 7, apakah corak penggunaan saya dan seterusnya. Okey, secara tak langsung Doktor,
saya boleh katakan bahawa dengan penggunaan smart meter ni memberi kelebihan kepada pengguna untuk memastikan penggunaannya lebih bijak, maknanya Betul. lebih murah. Lebih murah. Lebih murah, maksudnya terkawal lah. Terkawal. Okey, boleh faham sekarang. Okey, kepada siapa yang ada soalan, boleh juga utarakan soalan anda kepada doktor melalui kita punya Mic Teams ataupun Facebook Live. Okey, doktor, berbalik kepada smart meter sekali lagi. Boleh tak doktor ceritakan ataupun jelaskan macam mana kita nak encourage ataupun menggalakkan Malaysian consumer, pengguna untuk menggunakan smart meter ni dengan sebaiknya? Okey. Ya, yang ni soalan yang amat penting because Malaysia in the roadmap untuk install smart meter nationwide. Okey, semua orang pun akan dapat smart meter. Yang pertama kita kena membuat sesi-sesi kesedaran kepada pengguna. Okay. Kempen dan pendidikan tadi tak? Kempen pendidikan. Now, kita perlu bahagikan kepada 3 segmen untuk sesi-sesi penerangan ini. Kita ada 3 type of society. One is aging society. Now, this aging society dia lebih suka sesi direct, face to face. Okay, dia nak tengok physical. Dia lebih suka membaca dan seterusnya. Okay, yang tu sektor the first one. Second one is working adults. Now, working adults ni mereka mempunyai time span yang sikit sebab mereka busy, mereka sedang bekerja. So untuk mereka kita kena bagi maklumat lebih terperinci, mudah faham dan cepat. Okay, yang ni untuk golongan yang working. Dan seterusnya the young ones. Okay, the young ones yang generasi muda ni mereka lebih kepada social media. Okay, dan social media bukan just bagi mereka info dan seterusnya. Dia kena funny, catchy dan short and brief, more infographic. Okay, betul. Sebab nak capture dia orang punya attention. Yeah, correct. Okay. Yeah. Doktor, kita dapat satu soalan daripada Microsoft Team ya. Apa pandangan doktor? Sekejap ya. Apa pandangan doktor berkenaan pinjaman tenaga melalui perlaksanaan smart meter? Pinjaman tenaga. Pinjaman tenaga. I think pinjaman tenaga. Pinjaman tenaga. Apa maksud pinjaman tenaga kat sini ya? Kemungkinan besar melalui smart meter kita ada pinjaman tenaga ya? Tidak mungkin. Tidak mungkin kan? Mungkin dia soalan dia berkaitan dengan NEM, New Net Energy Metering. Yes. Di mana dalam Net Energy Metering 2.0, pengguna boleh menjana elektrisiti sendiri dan juga jual kepada syarikat utility. Okey. Sebenarnya typo tadi, bukan penjimatan. Apa pandangan doktor berkenaan dengan pinjamatan tenaga melalui pelaksanaan smart meter? Okey, nombor 1, very good question. Terima kasih untuk soalan tersebut. Okey, nombor 1, public perception apabila orang pasang smart meter, syarikat utility pasang smart meter, mereka menjangkakan bil elektrik akan mereka meningkat. Okey, mitos nombor 1, saya bagi tahu memang akan ada peningkatan 3 hingga 5%. Yes. Kenapa? Okey, meter lama kita dia dah lama, okey, dia jadi efisien dia dah berkurang. Dengan adanya smart meter baru, meter ni lebih efisien. Contohnya apabila kita membeli kereta ataupun motosikal, tahun pertama, tahun kedua dia cara pembangunan kita dia lebih lancar dan seterusnya. Lepas 10 tahun dia akan slowly dia punya efisien akan berkurangan. Sama juga dengan smart meter. Mesti ada peningkatan bil sebab dia efisien, meter dia efisien. Now, kembali kepada soalan bagaimana kita nak membuat penjimatan. Memang betul ya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, anda kena faham sebelum ni dengan meter lama kita tidak dapat monitor kita punya penggunaan. Dengan adanya smart meter, kita boleh monitor penggunaan kita setiap setengah jam. Okay, apabila kita monitor setiap setengah jam penggunaan kita boleh tahu pada hari itu berapakah corak penggunaan kita. Berapakah penggunaan kita dalam kWh, kilowatt,
dan juga ringgit. Okey. Setiap hari apabila kita monitor, selalunya sebagai seorang household, ya, pengguna, kita akan tetapkan bajet sebanyak certain amount untuk bil utility kita. Contohnya RM300 atau RM200. Apabila kita dah ada bajet, okey, selalunya dengan meter lama, bila dah dapat bil saja kita dapat tahu berapa kecoran penggunaan kita. Dengan adanya smart meter, kita boleh tengok penggunaan kita untuk setiap hari. Kalau dalam bulan pertengahan kita dah tengok dia dah nak sampai kepada bajet kita, by allocation budget, kita boleh mengubah corak penggunaan elektrik kita. Okey, contohnya apabila setiap hari katakan kita menggunakan elektrik untuk penggunaan aircon untuk 8 jam, mungkin kita boleh kurangkan kepada 6 jam. Okey, yang kedua, untuk suri rumah yang suka setrika baju atau pakaian, saya dengar kata setiap hari mereka akan setrika. Setiap pagi untuk satu helai pakaian dia akan setrika. Mungkin melalui corak pengubahan tingkah laku kita, mungkin seminggu sekali kita boleh setrika baju kita. Alright. So itu adalah manfaat smart meter. Okey. Yeah. Dengan itu kita dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik kita. Yeah. Okey. Selain daripada itu, doktor pun tadi ada sebutkan di awal tadi, iaitu penggunaan peralatan yang pintar juga membantu. Jadi bila kita menggunakan peralatan yang pintar, ia juga membantu untuk kita menjimatkan tenaga kita. Mengenai dengan peralatan pintar, ada dua perkara yang kita kena faham. Nombor satu, apabila tuan-tuan dan puan-puan membeli sebarang peralatan elektrik, kalau boleh kita tengok ada logo ST Sirim label. Ia menunjukkan apabila dia ada logo ST dengan Sirim, dia adalah selamat untuk dipakai. Yang kedua, kita ada Energy Star 5-star label daripada Suruhanjaya Tenaga. Lebih banyak star, lebih jimat penggunaan elektrik kita. So apabila tuan-tuan dan puan-puan ingin membeli sebarang peralatan elektrik, pastikan dia ada label cekap tenaga daripada Suruhanjaya Tenaga. Dan walaupun dia ada, pastikan dia ada 4 atau 5 star. Okey, mungkin 1 hingga 3 star not very efficient. 4 hingga 5 dia mampu mengurangkan bil elektrik kita. Dan dia juga salah satu elemen yang penting, corak penggunaan kita. Kalau kita menggunakan dia tanpa kawalan, mesti bil elektrik kita akan bertambah. So pastikan kita ada method of untuk mengawal corak penggunaan elektrik kita. Okey, secara tak langsung sebenarnya doktor telah pun menjelaskan kepada kita beberapa tips untuk penjimatan penggunaan tenaga tadi, ya. Okey, kita balik kepada grade pintar kata kita tadi doktor, ya. Okey, kita dah kena pasti kempen dan pendidikan, kita dah kena pasti level kita punya target tadi, kan, aging, working adult dan juga youngest. Jadi kita nak tahu macam mana kita, apakah teknik ataupun metod yang kita boleh gunakan untuk mengubah tadi mentaliti pengguna tadi kepada penerimaan new teknologi termasuklah grade pintar ni. Okey, bila kita bercakap pasal mentaliti, satu mentaliti yang susah untuk kita pecahkan adalah subsidi mentaliti. Okey. Itu menarik itu untuk kita dengar daripada doktor. So untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita ada 7.66 juta account holders bawah sektor utility tenaga. Now sebanyak 5 million pengguna, sebanyak 5 juta pengguna, dia menggunakan elektrik dalam blok pertama dan blok kedua. Maksudnya mereka terima subsidi lah, basically. Okay. Dan bagi pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan juga, seramai 70,000 orang saja yang dapat rebate 40 punya rebate daripada kerajaan. So yang golongan ini adalah 70,000 ni amat memerlukan bantuan. Ya, 70,000 orang ni amat memerlukan bantuan ni. So kita nak tanya kepada pengguna, adakah yang 5 million pengguna masih memerlukan bantuan subsidi? Ya,
mungkin perlukan bantuan subsidi, tapi bukan untuk 5 million orang. Mungkin yang 5 million orang tu 5 million mungkin mereka mampu membayar bil elektrik mereka. Yang seterusnya perubahan corak lifestyle. Okey. Selalunya yang golongan muda, mereka tidak bayar bil mereka. Betul. Selalunya yang bayar ibu bapa mereka. Betul. So dekat rumah dia akan buka aircon untuk 24 jam, watch TV, lepas tu tak tutup suis dan seterusnya, buka fridge 10 kali dan tengok walaupun tak ada apa-apa mereka nak masih buka fridge tengok apakah makanan atau minuman yang ada dalam peti sejuk. Okay. So these are the mentality kita susah untuk ubah. So apakah cara? Mesti melalui satu pendidikan daripada pelbagai sektor dan yang paling penting ibu bapa. Mereka perlu memainkan peranan yang amat penting dalam mendidik anak-anak mereka mengenai kepentingan tenaga elektrik. Now, kenapa saya menekankan kepentingan tenaga elektrik? Kita kena faham penjanaan elektrik kita kebanyakan datang daripada fossil fuels. Okay? Dan fossil fuel is not very clean. Betul. Dia menyebabkan greenhouse gas emission dan menyebabkan masalah climate change and so on. Okay, that's why government sekarang nak target pada tahun 2025 kita nak ada tenaga boleh diperbaharui sebanyak 20% dalam penjanaan kita. Betul. Okay, itu adalah salah satu goal daripada kerajaan. Ya. So semua pihak harus memainkan peranan mereka. Dia tidak boleh, tanggungjawab tidak boleh diletakkan atas kerajaan saja. Semua orang perlu memainkan peranan mereka dalam mendidik, mengubah tingkah laku dalam corak penggunaan elektrik pada sekarang. Okey Doktor, berkenaan tadi kita bincang berkenaan dengan mentaliti mentaliti pengguna kita di Malaysia terutamanya. Ada satu pendengar kita, terima kasih Doktor, Malaysia kena berubah dari mentaliti subsidi kepada incentive base. Yes. Baru Malaysia akan maju. Jadi boleh Doktor berikan pandangan Doktor tak berkenaan kenyataan daripada salah seorang pendengar kita. Now, apabila kerajaan memberikan subsidi kepada pengguna elektrik. Okay. Now, subsidi ini bukan 1 million, 2 million. Atau ringgit Malaysia 1 juta, 2 juta. Kita bercakap pasal 500 juta, 600 juta sekali apabila kerajaan memberikan subsidi. Now, yang subsidi ini kita boleh salurkan kepada sektor-sektor yang penting, contohnya perubatan, pendidikan dan national development. Ini sektor-sektor yang amat penting untuk kita. Now, back to your question on incentive base. Yes, kalau katakan seseorang pengguna itu dia jimat menggunakan tenaga, mungkin kita boleh bagi insentif kepada mereka. Menggalakkan lagi. Menggalakkan. Somehow rather kita dah tackle this dalam block rate kita sekarang. Yang sekarang kalau tengok kita punya block rate, yang block rate pertama dan kedua is murah. Okey. Tapi apabila dia pergi ke blok ketiga dan keempat dan 5, dia mahal. So apa yang kerajaan ingin menekankan pada sini, jimatkan penggunaan tenaga. Jika kamu ada di kalangan blok pertama dan kedua, kamu tidak bayar lebih. Tapi apabila menggunakan blok ketiga, keempat, dia lebih mahal. Contohlah. Ya. Itu akan membantu kita mengubah secara tak langsung cara penggunaan tadi. Correct. Okey Doktor, ada lagi satu soalan. Apabila sebut tentang consumer, pengguna, apakah hak-hak consumer dalam pelaksanaan smart meter? Okay, very good question. Alright. Ini berdasarkan pengalaman FOMCA memberi penerangan mengenai smart meter di Melaka. Kebanyakan pengguna yang membuat aduan kepada FOMCA adalah mengenai bil sangat tinggi. Okay. Ada di setengah ada peningkatan sebanyak 5 hingga 20%. Okay. Ada yang menunjukkan peningkatan sebanyak 300 hingga 400%. Kenapa 300-400%? Kebanyakan kes yang kami tengok dia telah bypass elektrik, dia mencuri elektrik lah. So apabila meter lama dia tukar kepada meter baru, dia tak boleh lagi dia tak boleh tipu lagi lah. Okey. Nah, ada juga yang bil sangat tinggi, yang tu basically human error lah.
bukan masalah smart meter tapi human error. Apabila penanggal meter lama, dia apabila dia catat nombor digit daripada meter lama, mungkin satu digit tu dia letak salah. So apabila dia reflect kepada actual, dia nampak tinggi sangat. Kes-kes seperti ini di deal sebagai case by case listing lah. But apakah hak pengguna kat sini? Nombor satu, jika tuan-tuan dan puan-puan rasa bil adalah tinggi, anda boleh menghubungi Tenaga Nasional Berhad TNB untuk membuat aduan. Jika aduan anda tidak feedback daripada aduan anda tidak rasa puas hati, anda juga boleh membuat aduan di Fomka ataupun terus kepada Suruhanjaya Tenaga. Di laman sesawang Suruhanjaya Tenaga ada e-aduan mereka, page e-aduan, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh terus membuat aduan di sana. Ya. Okey, ada 3 saluran tadi Doktor dah sebut, TNB, Fomka dan juga ST. Jadi kita ada banyak saluran yang kita boleh pergi untuk sampaikan, ya. Bukan dengan sekadar di social media, untuk kita perlukan saluran yang betul, platform yang betul untuk mendapat jawapan yang betul. Saya juga ingin tekankan kepada pengguna di luar, kalau ada sebarang aduan, pastikan salurkan kepada saluran yang betul. Social media adalah saluran yang bukan akan memberi sebarang feedback kepada kita. Dia hanya akan membuat lebih banyak damage lah. Kalau boleh terus buat aduan kepada TNB, tak dapat sebarang feedback yang positif, boleh buat diaduan dengan Fomka dan juga Suruhanjaya Tenaga. Aduan anda akan diambil tindakan. Okey, itu janji, janji daripada Fomka sendiri. Okey. Doktor, ada yang ingin maklumat lebih lanjut, Doktor, siapa yang lebih penting untuk smart meter? Pengguna industri ataupun domestik? Okey. Jika kita tengok smart meter telah pun ada dengan industri. Okey, dan untuk tuan-tuan dan puan-puan faham, mereka ada off-peak and on-peak tarif. Di mana off-peak mereka dapat lebih tarif yang lebih murah. Tapi kita belum ada lagi pengguna domestik. Pengguna domestik hanya akan dapat time of use tarif apabila kita ada smart meter. Apa yang saya maksudkan di sini adalah time of use tarif. Mungkin di sebelah malam, ataupun sebelah petang, tarif adalah lebih rendah dan tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan elektrik pada waktu tarif yang lebih rendah. Dan kita boleh mengurangkan corak penggunaan elektrik kita pada apabila peak demand adalah tinggi. So enabler untuk time of tariff adalah smart meter. Dan smart meter kena untuk seluruh Malaysia. Kita tidak boleh suddenly, mungkin kerajaan kalau mempertimbangkan sekarang Melaka dah ada fully smart meter. Mungkin mereka boleh bermula dengan time of use tariff. Mereka adalah satu kumpulan yang kita boleh buat study. Kita boleh buat perbandingan apabila kita dah ada time of use tariff, berapakah mereka akan lebih jimat. Okey Doktor, berkenaan tu Doktor dah sebut Melaka tadi kan? Kenapa hanya Melaka yang terlibat? Negeri lain bila lagi Doktor? Melaka adalah pilot program and sebagai negeri yang pintar dan lestari, kerajaan telah memilih Melaka untuk melaksanakan program smart meter. Dan I think mereka sekarang di Melaka sepenuhnya dah diinstal smart meter. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, apabila waktu PKP, kebanyakan rakyat Malaysia dapat bil anggaran, bil prorata. Tapi rakyat di Melaka dapat bil sebenar. Sebab setiap 30 hari mereka akan dapat bil mereka. And ini hanya boleh berlaku jika ada smart meter. So mereka tidak nampak masalah prorate, masalah bil anggaran dan seterusnya. Dan saya dengar kata, ada setengah golongan pengguna di Melaka pada tahun lepas mereka tak nak smart meter, tapi sekarang dia berebut nak pasang smart meter di rumah mereka. Nampak gayanya baru sekarang sedar bahawa
ada banyak benefit ataupun kepentingan smart meter kepada pengguna sebenarnya. Okey doktor. Selain pada itu, kita selalu dengar tentang bila kita sebut online, internet of things, kita sebut tentang data kita, security data kita. So apa pandangan doktor tentang data security ataupun privacy issue yang doktor ada sebut tadi? I mean, bila kita cakap pasal privacy, ini adalah salah satu benda yang penting juga Formka tekankan kepada Suruhanjaya Tenaga dan juga KETSA. Okey, privacy pengguna adalah sangat penting di sini. So apa yang kita ingin terangkan kepada pengguna, syarikat-syarikat utility yang memberi servis smart meter, mereka comply dengan PDPA Act, Personal Data Protection Act. Dan apabila kita cakap pasal Personal Data Protection Act, mereka kena ada mekanisme-mekanisme, sistem-sistem yang canggih untuk memastikan privacy kita lebih terjamin. Dan penambahan kepada itu, saya juga ingin sarankan kepada kerajaan untuk set up satu council di Suruhanjaya Tenaga dan juga KETSA untuk overlook this privacy matters lah. So that kalau ada apa-apa isu yang timbul mengenai privacy, kita boleh salurkan kepada council tersebut. Okey, doktor. Okey, ada komen daripada pendengar kita. Terima kasih banyak soalan hangat hari ini. Okey, saya nak baca satu-satu pun saya tak tahu yang pilih mana, tapi ada satu pandangan doktor. Topik ini sangat bagus. Bagus masuk TV3 sebab electric bill efek pendapatan isi rumah. So saya sokong. Jadi pandangan apa pandangan doktor? Soalan dia? Dia beri pandangan. Topik ini sangat bagus. Apabila kita bercerita tentang 5 juta tadi yang hanya 700,000 kan. So dia kata saya sokong. Jadi apa yang doktor rasa bila kita sebut pasal bil yang tinggi efek pendapatan isi rumah tadi? Okey. Again, ini kena reflect dengan corak pendapatan kita. Alright. Mengikut kajian daripada Suruhanjaya Tenaga, pendapatan isi rumah untuk perbelanjaan untuk elektrik sektor tenaga hanya 3 hingga 5%. Tidak ada banyak kesan sebenarnya mengikut kajian daripada Suruhanjaya Tenaga. Dan ini adalah survey daripada mereka. Now, apabila kita bercakap pasal bil elektrik ataupun kos untuk elektrik, kita boleh mengubah corak penggunaan elektrik kita. Kalau kita rasakan penggunaan elektrik di rumah kita tinggi, alright, nombor satu, kita kena buat audit di rumah kita, energy audit. Okey, kenapa? Mungkin peralatan di rumah kita, peralatan elektrik di rumah kita yang ketinggalan zaman lama sangat, ataupun menggunakan teknologi yang lama yang menggunakan banyak tenaga. So apabila kita buat audit tenaga, kita boleh identify appliances mana yang menggunakan banyak elektrik. Yang kedua, kita kena mengubah corak terhadap penggunaan elektrik seperti yang saya bagi tahu tadi. Ini adalah the way forward, energy efficiency. Alright. Kalau kita pergi kedai, kita beli sebarang makanan, okey? Okey, adakah makanan itu diberi subsidi? Tentunya tak kan? Kalau kita beli nasi ayam, kita beli untuk RM6.50. Okey? Kita perlu bayar RM6.50. Adakah kita pergi bagi tahu, boleh tak you bagi subsidi kepada kita, bagi jual kepada RM4 dan RM5? Boleh, kita boleh minta melalui bantuan e-kasih. Jika betul-betul memerlukan bantuan daripada kerajaan, kita boleh kesaluran yang betul. Contohnya kepada miskin tegar dan golongan miskin, boleh terus approach e-kasih untuk mendaftarkan diri mereka di sana. Okey? Okey doktor. Jadi untuk menjawab persoalan tadi memang sangat penting sebab kita kena memberikan pendidikan kepada semua pengguna berkenaan apa yang sepatutnya mereka dapat apabila grade kita pintar, apabila kita menggunakan smart meter kan doktor? Okey doktor, ada lagi satu soalan ni terutamanya hak-hak pengguna. Doktor, ada tindakan undang-undang tak jika pengguna tak mahu install smart meter? Okey, yang itu saya tidak pasti. Okey.
Tapi kalau boleh kita sarankan kepada semua pengguna untuk opt for smart meter. Kenapa? In future, kenapa kita perlukan smart meter? Dalam regulatory period 3 atau 4, mungkin sektor utility kita akan dibuka. So Tenaga Nasional Berhad bukan saja akan provide elektrik, kita akan ada player-player baru yang akan masuk dalam pasaran. So dia tidak akan jadi monopoli, tapi pelbagai syarikat yang akan beri servis tersebut. Untuk kita tukar servis tersebut, enabler adalah smart meter. Tanpa smart meter kita tidak boleh tukar kepada new service provider. Contohnya kita punya telco. Kalau kita sekarang daripada telco A kita boleh pergi ke telco B dan C. Kita ada pelbagai pilihan. So melalui smart meter mungkin pada RP3 dalam 5 tahun akan datang kita akan tengok new players coming in. Okey. Nampak gayanya kalau dari sudut apa yang doktor cuba sampaikan kita pada petang ni, kita akan ada beberapa lagi syarikat utilities lah. Okey, ada juga soalan yang mengatakan bahawa adakah nanti dalam bil air pun akan ada smart meter? Ini adalah satu daripada benda yang kita juga tekankan kepada syarikat-syarikat air juga untuk opt for smart meter untuk sektor air. Dan saya dengar kata syarikat air Selangor sekarang sedang mempertimbangkan untuk pemasangan smart meter untuk sektor air. Okey doktor. Banyak yang kita telah sentuh, kejap kita pergi ke grid pintar, kejap kita pergi kepada smart meter, ya, meter yang pintar. Jadi banyak sebenarnya soalan-soalan daripada pendengar kita berminat kepada meter yang pintar tadi. Meter pintar, ya. Okey, berdasarkan pengalaman doktor dalam research, dalam kajian-kajian FOMCA yang telah jalankan berkenaan dengan smart meter, apakah faktor utama yang menyebabkan mereka untuk menerima? Dan sebenarnya kalau dalam smart meter ni apakah perjalanan dia, journey untuk mereka menerima smart meter ni, doktor? Okey. Faktor yang paling penting mereka menerima smart meter adalah nombor satu, sebelum ni mereka tiada sebarang tools untuk monitor consumption dia orang, consumption pengguna. Dengan adanya smart meter, dia ada satu bahan untuk mengukur dan juga monitor corak penggunaan kita. Okey, nombor satu. Nombor kedua, lebih senang, di mana mereka tidak perlu tunggu maklumat itu sampai kepada mereka. Mereka terus boleh buka melalui apps mereka. Dalam erti kata sini, MyTNB apps. MyTNB apps. Ya, melalui MyTNB apps, pengguna boleh boleh pantau corak penggunaan mereka, nombor satu, dalam bentuk ringgit dan juga berapakah carbon emission mereka. So mereka juga boleh pantau tengok berapakah CO2 emission yang mereka telah melakukan dengan menggunakan elektrik mereka. Tidak cukup dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, tak perlulah pergi queue dekat pos laju, pos Malaysia ataupun stesen kedai tenaga dan seterusnya. Boleh terus bayar melalui TNB apps. So di situ tak ada masalah lah apabila setengah pengguna tu suka bayar lambat, nanti ada charge pula. Betul. Sebab dia akan tunggu bila dia ada masa free untuk pergi bayar. Tapi sekarang terus melalui satu klik mereka boleh buat bayaran. Ini adalah enablers mereka untuk benda-benda positif yang mereka mengharapkan untuk mereka dapat. Okay, doktor. Ada satu lagi soalan, doktor. Di ASEAN, Malaysia di tahap mana dalam penggunaan smart meter? Okey. Dalam negara-negara ASEAN. Saya tak begitu pasti, tapi saya dengar ini adalah pioneer. Malaysia adalah satu pioneer untuk pemasangan smart meter. So tidak banyak negara di Asia Tenggara yang memakai smart meter. So Malaysia merupakan pioneer. Yeah. Okey, ada lagi satu, doktor, soalan tentang smart meter dan prepaid meter. Okey. Adakah dengan smart meter bakal akan diadakan prepaid meter? Okey, soalan bagus. Melalui smart meter, enablers adalah prepaid meter. That means kalau dah ada smart meter, kita boleh opt for prepaid meter.
So apabila kita register, benda ni belum ada lagi, tapi in future melalui dengan smart meter, we can opt for prepaid meter. Okay, will coming soon. Nanti kita akan ada prepaid meter, lebih mudah untuk kita mengawal. Dia tak perlu meter yang lain. Dia hanya perlu masukkan dalam sistem. So sistem akan tolong mengirakan, dan apabila prepaid nak habis, sistem akan hantar message kepada kita. So kita perlu ada smart meter untuk enable prepaid meter. Okay. Doktor, kita sebenarnya pendengar-pendengar semua dan doktor, kita sebenarnya dah hampir ke penghujung. Tapi banyak lagi isu-isu yang kita akan mau tahu lagi kan, nak bincangkan. So jangan bimbang, kita akan ada beberapa lagi siri roadshow kita. Terutamanya kita akan cerita kita akan berbincang dengan topik-topik yang lebih detail doktor banyak lagi benda kita belum sebutkan hari ini kita cuma membincangkan beberapa isu-isu penting dan juga cabaran-cabaran apabila kita memperkenalkan grid yang pintar kepada pengguna kita. Jadi satu elemen yang kita bincang kepada hari ini hanya smart meter kan doktor? Smart meter, kita ada banyak lagi elemen-elemen grid pintar, terutamanya penggunaan electrical electric vehicle kan, kemudian efisiensi, cara-cara tip-tip penjimatan elektrik. Banyak lagi yang kita akan bincangkan, hak-hak konsumer doktor So, doktor akan bersama dengan kita dalam beberapa siri lagi Smart Grid Roadshow untuk memberikan maklumat, terutamanya memberi kempen dan kesedaran kepada pengguna doktor. Sebagai penutup kita pada hari ini, kita minta pandangan doktor, apa yang doktor nak sampaikan kepada pengguna-pengguna, terutamanya apa kita sebut new technology tadi, grid yang pintar tadi. Okey, nombor satu, bukan untuk pengguna saja. Di sini saya ingin tekankan kerajaan untuk lebih proaktif untuk menerangkan kepada rakyat mengenai smart grid dan juga smart meter. Mereka kena turun padang dan memberi pendedahan kepada rakyat. Nombor dua, kepada syarikat-syarikat utility juga. Mereka mempunyai tanggungjawab sosial untuk menerangkan dan memberi pendedahan mengenai benda-benda baik seperti smart meter dan smart grid kepada pengguna. Kepada pengguna, jangan was-was. Okay? Ambil teknologi ini dan gunakan untuk kebaikan kita. Bukan untuk kebaikan kita saja, untuk kebaikan negara dan dunia ini. So penggunaan elektrik memberi banyak kesan kepada climate change ataupun perubahan iklim. Kalau boleh kita nak semua pengguna menjadi lebih energy efficient, alright, mengurangkan corak penggunaan elektrik mereka, dan juga apabila tuan-tuan dan puan-puan mengurangkan elektrik, end of the day, bil anda pun akan turun. Itu yang paling penting. End of the day, kita nak poket kita jimat. Betul tu. Itu baru nama pengguna yang jimat. Okey doktor, terima kasih doktor kerana sudi bersama dengan kami pada petang ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada siri-siri yang akan datang dalam roadshow. Dan kita, kepada pendengar-pendengar kita pada petang ini, jika ada topik-topik ataupun isu-isu yang menarik untuk kita bincangkan dalam Smart Grid Roadshow ataupun smart meter per se, smart meter topik dia, boleh sampaikan kepada kita melalui Facebook Smart Grid for Smart Nation ataupun ke kita punya Microsoft Teams sebelum kita tutup pada petang ini pukul 4.30. Jadi sebarang topik yang dicadangkan kita akan pertimbangkan dan kita akan bincangkan dengan doktor. Dan kita akan pilih yang mana priority yang patut kita kembangkan dan bincangkan ya doktor. Okey, terima kasih Dr. Sarawanan Thambirijah, Chief Operating Officer Federation of Malaysian Consumer Association FOMCA, kerana sudi bersama dengan kami. Dan kepada semua penonton-penonton pada petang ni, terima kasih juga saya ucapkan. Teruslah bersama dengan kami untuk mendapatkan lebih banyak maklumat-maklumat tentang Smart Grid.